yang paling Itulah utama dia. sekali. Baik, Okey. seterusnya kita akan bercakap berkenaan program imunisasi COVID-19 bakal melonjakkan semula ekonomi negara dan juga sosial negara yang sekian lamanya terhenti akibat pandemik COVID-19. Jadi bagaimana untuk kita mengetahuinya dengan lebih mendalam lagi? Kita akan bersama dengan Tan Sri Lee Lam Tai secara Skype, iaitu pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat. Selamat pagi, Selamat pagi, Tan Sri. Selamat pagi, apa khabar? Baik, Tan Sri. Diharapkan Tan Sri juga begitu, sihat selalu. Ya, terima kasihlah. Okey, Tan Sri, pertama sekali, dengan adanya telah pun dimulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kita nampaknya optimis memandang ke hadapan mana masa depan negara kita, ekonomi juga sosial Malaysia akan lebih terjamin dan lebih positif. Pada hemat Tan Sri, bagaimana? Ya, saya rasa seluruh rakyat Malaysia lah berasa lega dan amat gembira lah dengan ketibaan vaksin ke negara itu kita, iaitu di mana batch itu pertama lah pun telah disampaikan kepada pihak kerajaan. Plan imunisasi ini merupakan satu plan yang dinanti-nantikan, memandangkan bahawa plan imunisasi inilah amat diperlukan atas beberapa itu sebab. Sebab pertama ialah untuk memutuskan penularan COVID. Yang kedua ialah menyelamat nyawa dan mengekalkan punca pendapatan. Yang ketiga, membolehkan negara kembali kepada keadaan seperti sedia itu kala. Dan yang keempat, membantu memulihkan aktiviti-aktiviti ekonomi dan sebagainya. So saya rasa yang sangat penting ialah bahawa kita harus itu sedar bahawa pendekatan yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan dalam menangani isu COVID ialah untuk mengimbangi kesihatan awam dengan pembangunan ekonomi. Inilah satu perkara yang amat itu penting, bahawa pihak kerajaan nak menjaga dua-dua pihak. Satu pihak ialah berkenaan dengan penyakit, wabak, nak memastikan kesihatan awam, dan yang kedua ialah pembangunan ekonomi. Baik, Tan Sri, kita lihat kejayaan pelaksanaan program imunisasi kebangsaan sangatlah penting untuk kita menjadikan ataupun menarik pelabur asing terus melabur ke dalam negara dan juga kita merancangkan lagi sektor sosioekonomi dalam negara. Namun dalam kita mencapai pemulihan ekonomi ini, faktor vaksinasi secara bersasaran perlu dilakukan secara berperingkat, dan juga nasihat Tan Sri kepada masyarakat di luar sana untuk terus mendaftar vaksinasi COVID-19 ini untuk kita mencapai herd immunity, Tan Sri. Ya, memang apa yang disuarakan oleh saudara tadi yang memang betul, bahawa ini ialah salah satu cara di mana kita boleh memastikan bahawa aktiviti-aktiviti ekonomi negara kita itu dapat dijalankan selepas kita dapat memastikan bahawa ramailah anggota masyarakat, orang ramai telah diberikan vaksinasi. Itu jadi soalan sekarang ialah yang saya anggap sangat penting ialah bagaimana kita boleh membina keyakinan di kalangan orang awam bahawa mereka harus tampil ke hadapan untuk terlibat dalam program vaksinasi itu. Misalnya, mengapa penting mereka harus tampil ke hadapan untuk mendaftar diri supaya mereka boleh digolongkan dalam kategori ikut itu fasa-fasa yang telah ditentukan supaya mereka dapat diberikan itu vaksinasi. Jadi dalam hal ini, dalam soal untuk membina keyakinan, salah satu perkara yang penting ialah bahawa pihak kerajaan harus tangani itu helah fahaman anti vaksin di dunia
digital. Ini satu perkara yang sangat penting sebab kita tahu bahawa banyaklah ini sekarang telah disebarkan itu melalui dunia itu digital. Ada yang cakap mereka tak nak vaksin sebab ini bahaya, ada kesan sampingan yang serius dan itu sebagainya. So jadi soal bagaimana kerajaan boleh berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana boleh sampaikan maklumat berdasarkan kepada fakta-fakta sains dan juga berdasarkan itu kepada apa yang itu betul, yang patut difahami. Jadi semua inilah saya rasa kita memang memerlukan satu strategi yang berkesan ke arah untuk sampaikan semua maklumat berkaitan dengan vaksin kepada itu masyarakat. Dan dengan berbuat demikian, jadi saya haraplah bahawa kita boleh mencapai imunasi itu kelompok ataupun herd immunity, iaitu 80% penduduk ataupun 26 hingga 27 juta rakyat Malaysia dapat diberikan vaksinasi. Ya, itu yang kita harapkan, dan untuk memberikan lebih banyak keyakinan, banyak informasi perlu disalurkan kepada masyarakat, tapi dalam masa yang sama Tan Sri juga menegaskan untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan input-input tersebut sebelum membuat keputusan tanpa paksaan. Betul Tan Sri? Ya, betul. Ya, saya rasa dalam soal itu vaksin ini, jadi kita tidak bolehlah memaksa mana-mana pihak, kerana ini ada hal berkaitan dengan soal hak asasi itu manusia. Tetapi yang sangat penting ialah bahawa kalau kita dapat memberikan ataupun berkongsi maklumat yang tepat dan betul tentang kebaikan vaksinasi ini, jadi ini ialah kita dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mengkaji semua itu fakta itu, dan di samping juga bagi mereka yang sudah diberikan vaksinasi, jadi mereka boleh misalnya berkongsi pengalaman itu mereka, perasaan itu mereka selepas telah diberikan itu vaksin. Dan saya rasa testimoni ini adalah sangat itu penting untuk meyakinkan mereka yang masih berasa was-was berkaitan dengan itu vaksin. Okey, Tan Sri, kalau sekiranya untuk membuatkan masyarakat Malaysia tidak memikir panjang dan buat keputusan terus untuk mendapatkan vaksin, adakah perlu untuk wujudkan sistem indemnity ataupun ganti rugi untuk meningkatkan lagi keyakinan orang ramai? Ya, itu memang ada satu cadangan yang amat penting. Sebenarnya saya pun telah menyampaikan cadangan ini kepada pihak berkuasa, iaitu di banyak itu negara-negara lain yang telah ada program vaksinasi ini, mereka jugalah membuat satu itu undang-undang berkaitan dengan apa yang disifatkan itu sebagai skim injury ataupun skim membantu orang yang telah diberikan itu vaksin dan orang yang berkenaan mempunyai kesan sampingan yang itu serius dan itu sebagainya. Jadi dengan adanya satu skim perlindungan seperti inilah, ini jugalah boleh saya rasa membantu meyakinkan masyarakat bahawa mereka harus tampil ke hadapan untuk mendapatkan vaksinasi. Tan Sri, kita lihat akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga pandemik COVID-19 ini, banyak sektor yang terkesan dan ataupun terjejas teruk, antaranya sektor pelancongan dan juga sektor sosial. Jadi mungkin akibat daripada pelaksanaan fasa pertama pelancaran atau program vaksinasi ataupun imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, mungkin ada nasihat daripada Tan Sri kepada pengusaha-pengusaha industri di luar sana untuk mereka mempersiapkan strategi perniagaan mereka lebih kompetitif dan kreatif dalam menghadapi cabaran ini, Tan Sri. Ya, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menggesalah semua pihak itu majikan yang itu misalnya ada itu pekerja yang perlu diberikan itu vaksinasi, termasuk itu jugalah misalnya ini pekerja asing
supaya mereka digalakkan untuk mendapatkan vaksin. Ini kerana apabila mereka sudah berbuat demikian, itu jadi mereka boleh memastikan bahawa isu tentang COVID-19 ini dapat ditangani dengan itu lebih baik. Tetapi cuma ada satu perkara saya ingin menyampaikan di sini, dan itu ialah bahawa bagi mereka yang sudah diberikan vaksinasi, mereka harus sedar bahawa vaksin bukanlah kaedah penyelesaian COVID selama-lamanya, akan tapi ia merupakan satu langkah permulaan yang amat penting supaya ini boleh membantu memperkukuhkan sistem imun itu mereka, dan jadi mereka tidak akan dijangkiti itu sebagainya. So jadi soal ini berkaitan dengan kepatuhan kepada SOP ini, saya rasa masih perlu teruskan. Selepas telah diberikan vaksin, mereka juga itu kekalkan dengan kepatuhan kepada SOP, memakai pelitup muka, penjarakan sosial, sanitizer dan sebagainya. Ini masih diperlukan. Betul. Baik. Terima kasih banyak Tan Sri atas pengungsian kita pada pagi ini. Kita bawakan Tan Sri Lamtai, pengurusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat, bersama-sama kita secara Skype pada waktu ini, bercakap tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bakal melonjak semula ekonomi dan sosial Malaysia. InsyaAllah. Dan seterusnya kita ingin